Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Afizi Azaman. Seperti biasa 7.30 ini kami bawakan perkembangan dalam dan juga luar negara dalam tempoh 24 jam yang lepas. Perkara-perkara yang boleh anda bincangkan bersama rakan-rakan ataupun keluarga ketika mana anda memulakan hari ini. Hakim. Okey, baik. Untuk hari ini kita ingin mulakan dengan laporan susulan daripada Mahkamah Rayuan di mana semalam Mahkamah Rayuan telah pun menangguhkan prosiding rayuan bekas Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman, Tan Sri Musa Aman dan 32 adun yang lain pada hari ini, di mana prosiding pada Isnin akan disambung semula pada hari ini 8 September pada jam 12 tengah hari nanti. Dan panel yang turut disertai Datuk Abu Bakar Jais, Datuk Supang Liam menetapkan tarikh berkenaan susulan mendengar hujahan daripada Peguam Datuk Firuz Husin Ahmad Jamaluddin yang mewakili Tan Sri Musa Aman dan 32 adun Sabah serta Peguam Besar Negeri Sabah Brandon Kitsoh yang mewakili Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Juha Mahyudin. Dan prosiding pada Selasa akan menyambung hujahan daripada Peguam Datuk Dr. Cyrus Das yang mewakili Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Syafiq Abdal. Dan mahkamah kemudian akan mendengar hujahan daripada Peguam Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Suzana Atan dan hujahan balas daripada Firuz Husin. Dan kalau kita imbas sedikit, pada 21 Ogos lepas, Pesuruhjaya Kehakiman Leonard David Shim menolak permohonan 33 adun berkenaan untuk mendapatkan kebenaran menyemak status kehakiman bagi mencabar keputusan Yang di-Pertua Negeri membubarkan DUN pada 30 Julai yang lepas. Dan Shim tetapkan responden kedua dalam kes itu, Muhammad Syafiee, telah bertindak menurut Perlembagaan Sabah dan memohon responden pertama Yang di-Pertua Negeri Sabah untuk membubarkan DUN. Dan pengisytiharan pembubaran DUN itu juga mengikut perlembagaan yang sah. Dan SPR telah pun tetapkan 12 September sebagai hari penamaan calon, 26 September sebagai hari pengundian bagi pilihan raya negeri Sabah. Tetapi seperti mana yang kita tahu melalui kes mahkamah ini akan membuatkan pilihan raya negeri Sabah itu adakah ia berlangsung dengan sah ataupun tidak masih lagi dalam keputusan mahkamah yang akan kita dengar pada hari ini juga. Dan selain daripada kes 33 adun Sabah mencabar keputusan Yang di-Pertua Negeri Sabah turut sama berlangsung di dalam lingkungan yang sama adalah berkenaan dengan pelantikan Tan Sri Musa Aman bekas Ketua Menteri Sabah yang kalau kita tahu telah pun dilantik pada 2018 tetapi kemudian dilucutkan sebelum beliau sempat membuat permohonan untuk pembubaran DUN. Dan perkara itu sedang pun dicabar Tan Sri Musa Aman di mahkamah untuk menyelesaikan kes itu. Dan kita akan dapat lihat dalam masa beberapa hari ini perkembangan kes sama ada PRN Sabah itu sah ataupun tidak dan adakah ia akan berlangsung pada bulan September ini. Ada dua perkara yang dipertikaikan sekarang ini menjadi persoalan di mahkamah, di peringkat Mahkamah Rayuan. Pertama, rayuan ataupun mempersoalkan sama ada pembubaran Dewan Undangan Negeri oleh caretaker Chief Minister Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal itu sah ataupun tidak. Dan yang kedua, pada 2018 yang lalu apabila Tan Sri Musa Aman tidak lagi memegang tampuk pemerintahan di negeri Sabah sebagai Ketua Menteri ketika itu sebelum diambil alih oleh Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal. Dua perkara tersebut yang akan menentukan keputusannya akan menentukan sama ada pilihan raya negeri Sabah yang ke-16 akan berlangsung pada 26 September ini ataupun tidak. Dan apa pun keputusannya, warga Sabah, ada berapa juta warga Sabah, 3 juta tak silap saya, lebih 3 juta boleh membuat semakan sama ada mereka mengundi di bahagian mana sekiranya pilihan raya negeri ke-16 berlangsung pada 26 September ini. Dan mereka boleh membuat semakan tersebut, ini kata SPR, mereka boleh buat semakan tersebut melalui 4 kaedah. Yang pertamanya melalui portal SPR, yang kedua aplikasi My SPR Semak, yang ketiga melalui khidmat pesanan ringkas SMS, dan yang keempat melalui hotline SPR. Dan dalam masa yang sama SPR juga mengambil inisiatif untuk memastikan semua maklumat ini sampai kepada 1.1 juta pengundi biasa untuk memudahkan mereka merancang pergerakan terutamanya pada hari mengundi pada 26 September nanti. Dan ini termasuk maklumat-maklumat seperti anda pernah mengundi, anda mengundi di saluran berapa, nombor bilangan mengundi, tarikhnya, masanya dan cadangan masa keluar mengundi yang digalakkan. Ini kita perlu ikuti memandangkan ketika ini, ketika dunia sedang berdepan dengan pandemik COVID-19, perlu mematuhi
garis panduan ataupun prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh SPR bagi memastikan bahawa keselamatan itu dapat dijaga dalam kita meraihkan demokrasi di dalam negara kita ini. Ya. Dan selain daripada itu, dalam masa minggu ini juga bagi saya pada hari ini, hari Selasa, Rabu, Khamis dan seterusnya pada minggu ini akan tertumpu kepada calon-calon yang akan dinamakan oleh parti-parti politik yang bertanding. Kita tahu Barisan Nasional, BN ataupun Perikatan BN itu sendiri, BN dan juga parti-parti di bawah gabungannya akan mengumumkan pada hari Selasa ataupun Rabu, hari ini ataupun esok, dan kemudian juga diikuti dengan bahagian sebelah lagi pihak kerajaan sekarang ini di Sabah, iaitu Warisan dan juga gabungan-gabungan parti di bawah bersama dengan Warisan itu sendiri akan mengumumkan nama-nama calon. Jadi rakyat Sabah, ini adalah minggu yang sangat penting untuk anda melihat dan juga menilai calon-calon dan juga pemimpin-pemimpin, bakal-bakal pemimpin anda, dan kita harapkan pilihan yang tepat dapat dibuat untuk memastikan bahawa masa depan Sabah sentiasa terjamin dan berada dalam pimpinan yang baik. Baik, dan dalam masa yang sama, warga Sabah yang berkelana di Semenanjung mungkin sudah boleh memikirkan tiket untuk balik pulang mengundi. Orang Semenanjung boleh pergi Sabah dan Sarawak, orang Sarawak juga, orang di Borneo juga boleh ke Semenanjung. Tetapi yang tak boleh adalah ni ada beberapa negara yang telah pun disenarai hitam ataupun dilarang masuk ke Malaysia. Ada negara daripada Amerika Syarikat, United Kingdom, India, Indonesia, antara 23 negara yang dilarang masuk ke Malaysia mulai hari ini. Ini dimaklumkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia mulai semalam, seperti yang dilaksanakan bagi memastikan bahawa angka jangkitan COVID-19 tidak merebak. Seperti kita maklum, saban hari kita melaporkan Amerika Syarikat, India, Indonesia antara negara yang mencatatkan jangkitan COVID-19 yang tinggi. Jadi selain daripada negara-negara yang disebutkan tadi, antaranya Sepanyol, Perancis, Brazil, Argentina, Turki, Chile, Itali, senang cerita kebanyakan negara lah tak boleh masuk disebabkan masalah ataupun pandemik COVID-19 ini. Ini yang dimaklumkan oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang membuat keputusan itu untuk tidak membenarkan rakyat dari negara yang mencatatkan kes positif lebih 150,000 kes. Jadi mereka atau negara yang mencatatkan ada lebih kes 150,000 ini tidak dibenarkan masuk. Dan sekatan ini juga merangkumi 6 kategori, iaitu PR, Permanent Residents, Malaysia My Second Home, Program Malaysia Rumah Keduaku, Expatriate, dan termasuklah pemegang pas lawatan profesional dan juga pemegang pas resident yang tidak dibenarkan masuk. Ini tidak dibenarkan masuk kerana kita melihat kes melibatkan warga asing ini antara punca jangkitan terbesar dalam negara kita. Contohnya, semalam ada 62 kes di Sabah yang berpunca daripada warga asing. Butirannya, Fizi. Ya, dan melihat kepada negara-negara yang dilarang untuk memasuki Malaysia, negara-negara yang dilarang ini sebenarnya mempunyai angka 150,000, dan negara-negara ini juga sedang menghadapi fasa peningkatan kes baru COVID-19 selepas negara-negara ini melonggarkan sekatan yang dilakukan oleh mereka. Dan ketika mana kita sedang menikmati ataupun sedang orang kata sedikit relax apabila kes jangkitan COVID-19 yang baru di Malaysia ini mencatatkan kadang-kadang 1 digit, kemudian 2 digit, dan lingkungannya adalah berada dalam kosong sehinggalah 20 lebih, dan itu akhirnya semalam satu peningkatan yang begitu mendadak, sampaikan saya tengok Twitter dekat Kementerian Kesihatan Malaysia itu mendapat 18k ciapan daripada orang ramai dan menyatakan kebimbangan mengenai kes jangkitan kerana angka 62 kes baru telah pun melibatkan 56 kes tempatan dan juga 6 kes import. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan menyatakan kebanyakan kes direkodkan melibatkan kluster Benteng di Sabah dengan 50 kes. Kluster Benteng saja ada 50 kes. Dan 56 kes penularan tempatan melibatkan 30 warga Malaysia dan 26 bukan warga negara. Dan perinciannya di Sabah 50 kes kluster Benteng LD, Kedah 2 kes daripada kluster sungai. Kluster sungai ini kluster baru lagi kita cerita. Pulau Pinang 1 kes serangan kontak rapat kes positif ke 9,397, dan
manakala kes-kes yang melibatkan di luar negara seperti kemeyakan yang dilaporkan oleh KKM semalam, dan penambahan kes baru itu menjadikan jumlah keseluruhan kes di Malaysia adalah sebanyak 9,459 kes, dan kita hampir mencecah 10,000 kes dengan kebolehjangkitan adalah sebanyak 207 kes. Semalam kemarin dulu kita catat 150 kebolehjangkitan, hari ini telah pun mencecah 207. Ini adalah fasa untuk berhati-hati, dan tiada angka kematian baru semalam, dan angka kematian di Malaysia kekal sebanyak 128 kes. Dan itu yang kita nak cerita mengenai kluster Benteng di Sabah yang menyebabkan ada 66 kes keseluruhannya, 50 direkodkan semalam. Apa ceritanya, Hakim? Okey, daripada kluster Benteng ini yang saya katakan diakibatkan oleh warga asing inilah, kerana kita maklum bagaimana kluster Benteng ini bermula. Penting untuk kita tahu, kluster ini bermula dikenal pasti pada 1 September lalu apabila ada 2 orang warga asing, atau lebih tepat pendatang asing tanpa izin parti ditahan di lock-up IPD Lahad Datu. Kemudian mereka disaring dan selepas itu didapati positif COVID-19 dan saringan kontak rapat dijalankan. Tapi dalam masa yang sama mereka ni telah masuk lock-up. Dan kebanyakan yang kita lihat, kebanyakan daripada 66 kes direkodkan ini dari kluster Benteng, 50 merupakan banduan. Dan dalam masa yang sama pihak berkuasa kesihatan daerah juga dan juga persekutuan KKM telah pun menyaring ada 1,404 orang dan mendapati 66 daripada mereka adalah positif COVID-19. Itu daripada kluster Benteng. Bagaimana pula dengan kluster, satu lagi kluster baru di Kedah, kluster sungai? Sebelum kita ke kluster sungai itu, kita nak melihat kepada kluster Benteng ini. Sebenarnya penjarakan fizikal itu gagal dilakukan di dalam lock-up yang menyebabkan banyak sekali kes-kes baru dicatatkan, dan ini adalah ketidakpatuhan SOP yang mungkin pihak immigration boleh melihat sama ada ia boleh dijalankan semula ataupun menempatkan banduan-banduan ini sementara di lokasi-lokasi yang dikawal ketat, tapi dalam masa yang sama memastikan bahawa penjarakan fizikal itu dapat dilakukan kerana kita tidak mahu menyebabkan bukan saja dalam kalangan penjara itu, dan kaki tangan penjara itu juga didapati telah pun positif COVID-19, dan ini yang kita bimbangkan berlaku penularan dalam tempatan akibat daripada kluster Benteng. Okey, kita nak pergi kepada kluster sungai di Kedah. Selepas kluster Siva Gangga telah pun isytiharkan tamat pada beberapa hari lepas, KKM telah maklumkan ada satu kluster baru dekat Kedah. Kedah ni susahlah nak cerita kan. Okey, Pengarah Kesihatan Tan Sri Dato' Nur Hisham telah menyatakan bahawa kes 9,455 itu merupakan seorang anggota kesihatan di pusat perubatan itu, dan kes indeks bergejala 30 Ogos tapi tidak mendapatkan rawatan dan ujian dengan COVID-19 dijalankan pada 5 September dan didapati positif. Kes kedua kluster itu 9,000 merupakan anggota kesihatan di pusat perubatan di Kedah. Beliau juga merupakan kontak rapat kepada kes indeks, dan kedua-dua kes itu telah dimasukkan ke Hospital Sultan Bahiyah Alostar, diasingkan, diberi rawatan, dan pengesanan kontak secara aktif sedang dijalankan. Dan kita harapkan rakyat Kedah bawa bersabar banyak-banyak, Hakim. Tapi apa pun yang paling penting adalah memastikan bahawa segala prosedur operasi standard ataupun perundangan yang diberikan berkaitan dengan COVID-19 ini, penjarakan fizikal, memakai pelitup muka di tempat awam, elak kawasan sesak, perlu dipatuhi. Elakkan juga berjabat tangan dan memakai sering mencuci tangan ataupun menjaga kesihatan diri. Itu yang paling penting dalam kita ingin membuka semula ekonomi secara perlahan-lahan dalam fasa ataupun peringkat pemulihan ini, PKPP ini. Tahap kesihatan diri juga perlu dijaga agar kita tidak leka sehingga menyebabkan berlakunya kluster ataupun wujudnya kluster baru. Baik, cukup mengenai kluster ataupun COVID-19, kita perlu berhenti seketika kerana selepas ini ada banyak lagi isu-isu yang melingkari kehidupan kita sepanjang masa ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.
Anda masih menonton Awal Ni Pagi bersama saya Hafizal Zaman dan juga rakan tugas Syakir Rahman. Okey, kami nak cerita mengenai air. Isu ni dah berpanjangan sejak daripada dahulu lagi, berdekat lamanya, masih lagi tidak pulih-pulih. Dan semalam pagi ni saya nak bawakan mengenai kawasan-kawasan telah pun pulih akibat daripada pencemaran sungai Gong di Rawang. Setakat 6.30 petang semalam 1,445 daripada 1,292 kawasan telah pun pulih sepenuhnya akibat daripada gangguan bekalan air di Selangor apabila LRA, Loji Rawatan Air Sungai Selangor fasa 1, 2 dan juga 3 serta di Rantau Panjang dihentikan tugas 3 September lepas akibat pencemaran daripada sumber air. Dan Pengurusan Air Selangor Sungai Berhad Selangor menyatakan bahawa ada baki 247 kawasan lagi masih dalam proses pemulihan. Dan kami jangkakan Pengurusan Air Selangor Sungai Berhad akan mengeluarkan kenyataan pada pukul 8 pagi ini untuk mengemaskini 247 kawasan yang masih lagi dalam proses pemulihan ini sama ada telah pun dibaik pulih ataupun tidak air di kawasan-kawasan tersebut. Dan disebabkan krisis ini kita mendengar satu keadaan yang berdukacitakan oleh Yang di-Pertuan Agong. Apa ceritanya, Hakim? Okey, krisis pencemaran air ini telah menyebabkan bukan saja kita berasa sedih tapi juga telah mendapat perhatian di Pertuan Agong yang melihat ia sebentar ya, kita cari dia punya ni. Okey, dia yang melihat dapat. Okey. Ada di sini. Isu pencemaran sungai ini di mana Agong melahirkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyatakan ataupun menzahirkan duka cita dan menyifatkan bahawa pencemaran Sungai Gong itu sebagai satu perkara yang tidak wajar dan tidak sepatutnya berlaku sehingga menyebabkan 5 juta pengguna di sekitar Lembah Kelang mengalami gangguan bekalan air akibat dari perbuatan yang disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab dan mendatangkan kemudaratan kepada rakyat. Dan ini yang dikatakan dalam satu kenyataan yang dikeluarkan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Ahmad Fadil Samsudin dalam satu kenyataan semalam. Bagi saya kalau Yang di-Pertuan Agong telah pun bersuara dan menyatakan keperhatian beliau dalam isu ini, bagi saya wajar untuk semua pihak untuk tidak menuding jari antara satu sama lain dan mencari penyelesaian yang tuntas berkenaan dengan isu air di Selangor dan juga Klang Valley ini. Okey, sebab apa? Sebab kalau kita lihat dalam satu laporan kenyataan MB Selangor, isu pencemaran air ini adalah kata daripada Peguam Negara membalas kenyataan daripada MB Selangor. Beliau menyatakan bahawa kenyataan MB Selangor tiada tindakan diambil adalah tidak benar. Kata Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun. Beliau menyatakan bahawa kenyataan Datuk Seri Amruddin Syari yang disiarkan sebuah portal berita bahawa tiada tindakan diambil oleh Jabatan Peguam Negara itu selepas Kerajaan Negeri selesai siasat kes pencemaran air pada April lepas adalah tidak benar dan tidak berasas. Dan pada 17 Mac 2020, Air Selangor melalui Siaran Media maklumkan bahawa keempat-empat loji rawatan air di Sungai Selangor telah dihenti tugas pada 17 Mac pukul 7 malam akibat pencemaran. Katanya kompaun itu dikeluarkan tanpa apa perujukan, kertas siasatan dibuat kepada Jabatan Peguam Negara. Katanya kejadian terbaru pada 3 September lepas, Peguam Negara akan maklumkan bahawa terdapat kertas siasatan dibuka oleh agensi-agensi berkaitan dan kertas itu sudah lengkapkan sebelum dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk arahan yang selanjutnya. Inilah fasa untuk tidak menuding jari antara satu sama lain tapi melihat kepada penyelesaian yang lebih baik untuk rakyat Klang Valley ini. Cukup-cukuplah dalam berita NST semalam Hakim baca dalam bahasa Inggeris menyatakan bahawa enough, cukuplah Hakim. Tapi hari ini Hakim nak baca NST pula untuk cerita apa juga. Faktanya mengenai kilang yang menyebabkan pencemaran di Sungai Gong ini, kita lihat ia telah beroperasi sejak beberapa tahun lalu dan tidak pernah mohon lesen. Ini satu perkara yang perlu kita berikan perhatian dan kita lihat juga di laporan Muka Harapan isu air ini di mana yang memerlukan penyelesaian yang lebih tegas turut dilaporkan di beberapa akhbar utama, antaranya di New Straits Times yang mencadangkan bahawa ada satu badan ataupun suruhanjaya untuk mengawal seluruh sungai di dalam negara ini. A federal commission with wide-ranging powers to protect raw water resources should be legislated into existence. A consumer group foreseeing resistance from states say playing politics is not
an option. Slang macam daripada Wakanda. ini slang tak makan lagi sebelum bersiaran. Tapi tak apa. Itu cadangan yang perlu diberikan perhatian selain daripada penguatkuasaan penggubalan ataupun pindaan undang-undang, di mana sebelum ini Menteri Besar Selangor Datuk Seri Muhammad Amiruddin Syahri juga mencadangkan pindaan untuk menaikkan denda kepada RM1 juta. Dan ni Kementerian Alam Sekitar dan Air juga akan menubuhkan unit jenayah alam sekitar untuk tangani isu ini, dianggoti oleh tentera, polis dan juga agensi penguatkuasaan yang lain, dan kita harapkan badan ini akan menjalankan penguatkuasaan yang dilihat seakan-akan lemah kerana menyebabkan berlakunya kes-kes seperti ini lagi. Ya, apapun ia memerlukan political will untuk memastikan sungai ini tidak tercemar kerana ia memudaratkan kehidupan kita. Bukan saja political will tapi penguatkuasaan yang tidak berpihak ataupun memilih walaupun siapa pun di sebalik kilang-kilang yang beroperasi tanpa lesen ini, kilang-kilang yang merupakan pesalah berulang kali, sudah dikompam sebelum ini tapi sering masih lagi melakukan kesalahan yang sama. Itu ceritanya berkenaan dengan air. Dan satu lagi isu yang terdapat di extraordinary.com adalah isu yang juga perlu diberikan perhatian, adalah isu mengenai seorang pelajar berusia 18 tahun. Kita nak kembali terbang ke negeri di bawah bayu di Sabah ini, di mana seorang pelajar, Viviana, sebelum ini kita tahu tular berikutan tindakannya yang membina pondok di atas pokok bagi mendapatkan capaian internet untuk mengambil peperiksaan. Dakwanya untuk mengambil peperiksaan. Tapi kemudian kita lihat seorang timbalan menteri menyatakan bahawa apa yang dilakukan Viviana itu hanya sekadar untuk view dan rating saja, dan kemudian menyatakan bahawa beliau mendapat maklumat berkenaan yang sebenarnya Viviana ini tidak ada peperiksaan tapi hanya sekadar untuk cloud ataupun untuk view saja daripada ahli Parlimen Kudat. Dan katanya maklumat itu diterima yang juga daripada Timbalan Menteri Keuangan 1 itu maklumkan bahawa Viviana merupakan seorang YouTuber selain pada hari tersebut tidak ada peperiksaan, dan katanya Wakil Rakyat Terbabit mendapat tahu perkara itu daripada pensyarah di Institusi Pengajian Tinggi Pelajar itu. Dan jadi dalam isu tidak pasti dengan kongsi ini, maka maklumat mana yang kita rujuk? Dan katanya, dan ini pula kenyataan daripada ahli Parlimen Kudat itu sendiri, iaitu Datuk Rahim Bakri, mendedahkan bahawa isu Viviana Mosibin yang kontroversi sebelum ini berdasarkan laporan daripada pegawai lapangan di daerah Pitas. Katanya siasatan pihaknya menyatakan bahawa keluarga Viviana menetap di Pekan Pitas dan bukannya di kampung Sapatalang, Pitas, yang merupakan lokasi kesukaran liputan internet. Jelas Rahim. Timbalan Menteri Keuangan itu juga menyatakan bahawa pihaknya telah menemu rumah ramah ketua-ketua kampung di sekitar rumah pelajar UMS itu berkenaan mendapati keluarga mereka sudah lama tidak tinggal di kampung Sapatalang. Tetapi dalam masa yang sama, itu apa hujah oleh ahli Parlimen Kudat, Datuk Abdul Rahim. Tetapi dalam masa yang sama, Viviana juga mempunyai hujahnya tersendiri. Dalam sebuah portal berita, Viviana turut berkongsikan jadual peperiksaan akhir semester 2 sesi 2019-2020 bagi Pusat Persediaan Sains dan Teknologi UMS Universiti Malaysia Sabah. Ada jadual peperiksaannya pada 9 Jun, 10 Jun sehinggalah pada 12 Jun. Ini hisik-sisik masing-masing menyatakan hujahnya, tetapi pucuk pangkalnya adalah untuk kita tidak sweep the problem under the carpet. Speaking lagi, iaitu melihat pada isu pokok sebenar, iaitu kadar ketersampaian ataupun capaian internet di kawasan pedalaman dan di Sabah. Ini adalah masa untuk tidak menuding jari antara satu sama lain dan terus saja berjumpa dengan pihak Viviana untuk mendapatkan keterangan. Tak payah jumpa ketua kampung apa bagai semua tu, mereka boleh jumpa cuma untuk ambil kenyataan, tetapi lebih baik untuk pergi kepada Viviana sendiri dan bertanyakan mengenai perkara ini, isu ini. Lebih baik jumpanya daripada menerima laporan-laporan ataupun maklumat yang belum lagi dapat daripada tuan punya badan itu sendiri. Dan saya ingin menyoal sedikit mengenai UMS. Kenapa UMS tidak menyatakan ataupun mengeluarkan sebarang kenyataan yang
menjelaskan sedikit sebanyak mengenai perkara ini. Kenapa berdiam diri? Perlu ada satu justifikasi mengenai kenyataan rasmi dan tidak hanya melihat kepada untuk jaga kerusi ataupun jaga nama UMS saja. Perlu ada satu kenyataan dikeluarkan oleh pihak UMS untuk memastikan bahawa isu ini tidak berpanjangan dan dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Ya, tapi dalam masa sama, masalah yang dihadapi oleh Viviana Musibin ini bukan sahaja dirasai oleh Viviana, tetapi Beatrice di Nabawan ataupun Albert ataupun Freddy di Pensiangan. Ini semua kawasan pedalaman di Sabah yang menghadapi masalah tidak ada capaian internet. Tetapi dalam masa sama juga untuk kita berlaku adil bahawa kerajaan juga dalam masa sama telah membentangkan perancangan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela yang bakal memberikan liputan internet yang lebih baik buat rakyat di kawasan luar bandar dan juga pedalaman negeri Sabah. Ini kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah. Ini penting untuk kita melihat pada isu sebenar. Jadi agak menakutkan juga ketika Sabah sedang diambang pilihan raya negeri, ahli-ahli politik bercakap mengenai seorang remaja berusia 18 tahun di Sabah. Tak, orang kata tak gentle lah. Dua orang timbalan menteri versus dengan seorang pelajar. Itu yang menjadi isu yang diperkatakan oleh netizen dekat media sosial saya lihat semalam. Okey, kita nak beralih ke satu lagi laporan. Ini ringkas saja laporan ni, tapi kita lihat betapa pentingnya. Ini berkenaan dengan video yang tular di media sosial. Sebelum ini kita lihat seorang kanak-kanak berusia 9 tahun yang memandu kereta. 9 tahun pandu kereta dan bapanya telah pun dikenakan saman dan juga kompaun. Dalam masa kita melihat video tersebut, kita digemparkan lagi dengan satu lagi video. Ini seorang, tadi budak bawa kereta. Ini bawa lori. Dahsyat. Bawa lori bawa lori. Videonya itulah juga berlaku di Negeri Sembilan, tapi tak pasti di mana, mungkin di Rantau, di kawasan Rantau Seremban. Laporan polis juga telah dibuat, tapi apapun kita perlu ingat satu perkara, nak apply lesen motor usianya 16 tahun. Apply lesen kereta berapa? 17 tahun. Jadi 9 tahun ni mungkin tak payahlah. Awal sangat lagi pun. Bahaya untuk orang ramai. Judgement mereka ketika memandu itu adalah berlainan dengan orang dewasa. Itu yang menyukarkan dan mengelakkan daripada berlaku kemalangan. Okey, sekian daripada kami di Awal Ini Pagi. Anda boleh saksikan banyak laporan di astronews.com. Semuanya ada di sana. Saya Hafizal Zaman. Saya kira jumpa lagi.